tuai padi antara masa. Esok jangan layu-layuan, intai kami antara nampak. Esok jangan rindu-rinduan. Anak Cina pasang luka, luka dipasang di Tanjung Jati. Di dalam hati tidak ku lupa, bagaikan rambut bersimpul mati. Batang selasih permainan budak, daun selasih dimakan kuda. Bercerai kasih talak tiada, 1000 tahun kembali juga. Burung merpati terbang 1000, hinggap seekor di tengah laman. Hendak mati di hujung kuku, hendak berkubur di tapak tangan. Kalau tuan mudik ke hulu, carikan saya bunga kemboja. Kalau tuan mati dahulu, nantikan saya di pintu syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah tuan-tuan, bertemu kita lagi di dalam FB kita pada malam ini. Saya doakan tuan-tuan semua diberkati oleh Allah, dirahmati oleh Allah insya-Allah. Kita masih lagi bersama di dalam program kita Q&A. Mudah-mudahan ada manfaat atas perkongsian kita pada malam ini insya-Allah. Sidang penonton yang dirahmati Allah, kita juga berharap supaya line kita clear, tidak ada gangguan dan sebagainya. Jadi kita tak nak membuangkan masa. Waalaikumsalam kepada semua yang memberikan salam pada kita, pada saya pada malam ini, daripada Sarina Sarip, Fadli Maksyah, Pai Dot, ya, Siti Arija Wardati, Suzana Muhammad Nur, Zainon Adam, begitu juga dengan Kak Zah Rusni, Dahalan dan sebagainya yang masuk sekarang ini, bertalu-talu sekarang ini. Terima kasih kerana anda sentiasa setia bersama dengan kami di Pusat Pendidikan Al-Barakah daripada subuh sampailah malam-malam begini tuan-tuan. Jadi tanpa membuang masa, kita mempersilakan kepada yang berbahagia Da'i Ahmad untuk bersama dengan kita pada malam ini. Dipersilakan Da'i Ahmad. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kita ada soalan daripada Alia. Saya nak tanya, apa hukum suami memberi nafkah secara tidak adil, memberikan kepada ibunya lebih daripada isterinya? Baik. Jadi di sini kita kena lihat, adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi adil ni bukan meletakkan tu sama rata 50-50, kalau ada 2 orang 50-50, tak. Adil maksudnya ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kita kena tanya kepada suami, kenapa awak memberikan kepada mak awak lebih daripada isteri awak? Jadi mungkin ibunya pada saat itu memerlukan wang perbelanjaan untuk ke hospital, kita tak tahu. Jadi kena tanya kepada si suami kenapa begitu. Dan tidaklah salah dia memberikan perbelanjaan kepada si ibunya tadi. Ya, daripada segi hukumnya ialah, ya, kalau si ibu tadi berada dalam keadaan miskin, susah, wajib kepada seorang anak,
membantunya. Ya, kalau ibunya itu berkesanggupan, maka sunat membantunya. Ya, pada saat itu kalau ibu itu saja berkemampuan, maka kalau anak pula berkemampuan, maka kenalah bantu mengikut kemampuannya. Jadi tolong detailkan macam mana yang dikatakan ibu dapat lebih daripada isteri. Jadi kalau boleh Puan Alia tolong bagi detail supaya senang kita menjawab mengikut kepada soalan yang diberikan. Wallahu a'lam. Sulaihana dia tanya, arwah bapa katanya ada berhutang dengan seorang. Ya. Orang bukan Islam. Orang Sebelum bukan mati dia ada pesan untuk bayarkan hutangnya. Ya. Tetapi arwah dah tak ingat orangnya. Tambah-tambahlah kami, bagaimanakah kedudukan sekarang untuk melangsaikan hutang tersebut? Baik, kalau kita tahu dengan siapa ayah kita berhutang, kita kenalah cari orang yang dihutanginya itu. Kalau dia dah meninggal, mungkin dia ada warisnya. Jadi kalau kita dah tidak tahu, ya, kalau kita dah tidak tahu apa itu, siapa lagi ayah yang kita berhutang, kita tak dapat cari pun, maka pergilah kepada pejabat agama bahagian Baitul Mal, serahkan hutang itu kepada bahagian Baitul Mal. Jadi mudah-mudahan kira hutang tadi insya-Allah mudah-mudahan dapatlah selesai. Jadi serahkanlah kepada pejabat agama insya-Allah. Ustaz, apa tanda orang itu dengki pada kita? Ya, mungkin boleh sebut nama sikit, Ustaz Ahmad. Pidot nama dia. Ya, pidot. Ya, pai dot dot. Pai dot dot. Tanda orang dengki itu apa? Macam-macam lah. Tanda orang dengki, dia buat fitnah pada kita. Tanda orang dengki pada kita, dia buat sihir pada kita. Tanda dia dengki pada kita, dia benci kita. Dia nak tengok kita jatuh. Dia suka dengan kejatuhan kita. Dia nak ambil apa yang kita ada. Dia nak rampas apa yang kita ada. Dan dia suka melihat kita hilang nikmat yang kita ada. Itu tanda-tanda orang yang dengki. Wallahu a'lam. Daripada Rita Longoria, ya. Salahkah kalau kita cemburui kepada ibu mertua jika suami lebihkan ibu daripada isteri? Baik, jadi mak, ya, bila kita kena faham mak mertua itu ialah mak suami kita. Memang seorang anak wajib bertanggungjawab, wajib mengasihi ibunya. Wajib dia lebih sayang. Tetapi dalam masa yang sama, hendaklah dia juga melakukan kebaikan kepada isterinya. Bukan bermakna dia berkahwin dengan isteri maka dia kena lupa mak bapak dia. Tak, dia anak laki-laki, dia kena lagi tengok mak dia, dia kena jaga mak dia lagi, kena beri nafkah lagi. Jadi di situ saya bercakap bahawa kalau akak dapat seorang anak yang sayang mak dia, dapat seorang suami yang sayang mak dia, dapat seorang suami yang cinta pada mak dia, akak beruntung. Sebab apa? Sebab dia anak yang baik. Dengan sebab dia anak yang baik, mak dia doakan kebaikan dan Allah redha pada dia. Secara tak langsung akak sebagai isterinya, akak juga akan mendapat kebaikan. Jadi tak payahlah kita nak kecil hati dengan suami, nak terasa dengan mak mertua lantak dia lah. Janji makan pakai kita cukup, kasih sayang kita cukup. Kalau dia nak tengok mak dia ke, biar lantak je lah. Okay? Dan suami pun hendaklah memberikan keadilan kepada si isteri. Janganlah sampai isteri tadi mengambil hati, ya, terasa hati dengan perbuatan kita. Pandai-pandailah, ya, belah ini pun kena pandai, belah ini pun kena pandai, supaya dua-dua tidak terasa. Wallahu a'lam. Baik, soalan daripada Risah Kamisah Ahmad. Ustaz, arwah mak dan abah saya sakit. Sebelum meninggal mereka tak boleh bangun, hanya terbaring pakai pampers. Jadi kami suruh solat tapi mereka kata susah dengan pakaian pampers semua. Dan mereka meninggal lebih kurang 2 bulan mereka tak solat, Ustaz. Jadi macam mana tu, Ustaz? Tak dapatlah saya nak tolong lagi dah. Semayang ni kena semayang macam mana keadaan sekalipun. Mungkin di situ mereka menggunakan pampers, mereka tak selesa nak semayang menggunakan pampers, nak buat macam mana kan? Jadi sebab itu kita nak bersihkan dia untuk dia tukar lampin dan sebagainya waktu nak semayang. Waktu nak semayang kita tukar lampin, basuh najis dia, kemudian kita ambilkan wuduk, suruhlah dia orang semayang. Kalau boleh buat.
Kalau tak boleh buat, najisnya sentiasa keluar saja, mungkin mereka boleh melakukan sembahyang menghormati waktu. Nanti bila dah sihat, qada balik misalnya. Apapun orang yang sembahyang, orang yang sakit wajib menunaikan solat, melainkan kalau dia hilang ingatan dia, sudah nyanyuk, koma dan sebagainya. Jadi kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon supaya Allah mengampuni dosa ibu bapa kita, ya, atas kekhilafan ini. Jadi mudah-mudahan tidak lagi berlaku kepada kita. Sakit macam mana pun kena sembahyang juga. Wallahu a'lam. Daripada Hairi Amran nak tanya Ustaz, mana lebih baik dipilih kerja ataupun nak belajar agama, terutamanya Al-Quran, sebab susah nak bekerja dan membahagikan masa sambil nak fokus belajar agama. Dua-dua penting. Kalau tidak ada duit, macam mana nak belajar? Yang kedua, macam mana nak hidup tanpa agama? Jadi saya syorkan, bekerjalah dalam masa yang sama, belajarlah. Insya-Allah belajar agama ni sampai bila pun tak habis. Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Talabul ilm min mahdi ila lahdi, daripada buayan sampai ke liang lahat. Jadi belajarlah. Mungkin siang kita belajar, siang kita bekerja, malam kita belajar. Insya-Allah Allah bagi kelapangan. Kalau niat kita baik, Allah bagi kelapangan kepada kita, insya-Allah. Daripada Rosmah Mah, kalau suami bagi nafkah bulan-bulan, tapi jika dia marah, setiap kali dia marah mesti dia ungkit-ungkit balik nafkah tersebut. Tak boleh mengungkit balik. Nafkah itu satu kewajipan seorang suami kepada isteri dia. Kalau dia ungkit-ungkit balik, tuan-tuan, hukum dosa. Jangan ungkit balik, menyakitkan hati orang. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang yang beriman, jangan kau batalkan pahala sedekah kau dengan sebab engkau ungkit, dengan sebab engkau memberi dalam keadaan tak suka, ya, menjadikan diungkit-ungkit, benci. Jadi benda macam itu tak elok. Itu rezeki dia dan itu adalah tanggungjawab kita, kewajipan kita. Jadi kenapa kita nak ungkit? Jangan sampai batal pahala kita. Nak marah, marah bab lain. Dan yang saya soal, kenapa perlu marah? Marah apa? Kita kongsi hidup dengan dia, berkongsi katil dengan dia. Pasal apa nak marah pula? Kalau marah pun sekejap sudah. Settle cepat-cepat. Jangan ungkit benda-benda yang boleh meruntuhkan rumah tangga kita. Baik, Jannah anak Nurisan, dia nak tanya pada Ustaz, jadi musim-musim PKP ni ramai suami kena buang kerja. Jadi adakah menjadi satu sebab untuk perempuan tu boleh meminta cerai ataupun dilepaskan? Baik. Ya, memang cerai itu satu perkara yang harus. Maksud harus tu dibenarkan di dalam agama kita. Dia bukan suatu benda yang diharamkan, makna satu benda yang harus. Ada kalanya wajib bercerai, ada kalanya sunat diceraikan. Jadi jatuh kepada keadaan-keadaan tertentu. Jadi kenapa minta cerai? Kenapa nak minta cerai tadi? Kalau minta cerai tanpa sebab, memanglah perbuatan itu tidak disukai. Ya, tidak disukai kalau tidak ada sebab. Tetapi kalau ada sebab, tengoklah sebab dia. Mungkin suami itu mempunyai penyakit yang boleh membahayakan isterinya, bolehlah dia minta cerai. Ataupun suami tadi mengamalkan ajaran yang bertentang dengan ajaran Islam, maka bolehlah si isteri minta cerai. Ataupun si suami memaksa isteri melakukan perbuatan yang berdosa, yang haram, atau melarang isteri daripada melakukan amal ibadah. Contohnya, begitu juga jika suami tidak balik-balik, dah bertahun-tahun, berbulan tak balik, ataupun suami gagal memberi nafkah, maka kalau keadaan-keadaan tertentu sampai dah jadi susah si isteri tadi, maka berhaklah kepada si isteri tadi membuat pengaduan ataupun memohon fasah kepada pihak mahkamah untuk merungkaikan perkahwinan itu. Jadi kalau akak rasa akak layak untuk membuat permohonan tadi, sila ke pejabat agama lah, mengadu apa masalah yang dihadapi. Wallahu a'lam. Baik, daripada Cim Syahrum,
Macam mana kalau suami tu sampai tak nak zuriat demi mak ayahnya? Suami cakap tunggu mak ayah dah tak ada baru dia layan macam permaisuri. Aduh, iyalah. Yang mak ayah tu pun satu hal. Dah kita kahwinkan anak kita dengan satu orang perempuan, suruhlah dia berlaku adil pada si perempuan tadi. Kalau nak diambilnya satu perempuan untuk diseksanya perempuan itu, kenapa bagi menikah? Kita ambil anak orang, kita bersetuju anak orang jadi menantu kita untuk kita sama-sama jaga dia, bukan menyeksakan dia. Ini saya nak tegur pada mak mertua, bapak mertua ni. Janganlah guna kuasa veto pada anak kita sampai anak tu jadi serba salah. Sepatutnya kita membantu supaya anak tadi berlaku adil kepada isterinya dalam masa yang sama dengan kita mak bapak dia. Jangan kita suruh anak kita buat baik pada kita, dalam masa yang sama anak kita buat dosa dengan isteri dia. Tak akan jadi serba salah si anak tadi. Yang kedua, yang si suami itu pun kenalah jaga tanggungjawab sebagai seorang suami terhadap isteri, anak-anak. Memanglah wajib jaga mak, jaga bapa, tapi wajib juga menjaga isteri dan menjaga anak-anak. Dan kita berkahwin pun bertujuan untuk mendapatkan anak. Ni boleh duk rancang buat syarat macam-macam ni, jenis apa nikah ni. Cuba jadi orang yang hebat. Jaga masa yang sama berkhidmat kepada mak, dalam masa yang sama juga berkhidmat sebagai seorang suami dan bapa yang terbaik kepada anak-anak dan isterinya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, hari apakah paling sesuai daripada Kak Mah? Hari sesuai untuk seorang perempuan dia menziarahi kubur arwah ayah dan maknya. Baik, terpulanglah pada dia. Okay, ini bukannya kematian bapa dia, kematian suami dia, kematian suami dia yang menjadikan dia balu 4 bulan 10 hari edah dia. Ini kematian mak dia, kematian bapa dia, kematian ayah dia mungkin dalam 3 hari saja. Lepas tu dia biasa balik lah. Selepas tu dia pergi. Kan ada larangan tempoh-tempoh tertentu pula kepada si anak. Dia nak ikut pengkebumian pun tak apa, yang meninggalnya bapa dia bukan suami dia. Okey, pergilah ziarah kubur bapa. Cuma jangan menimbulkan fitnah, jangan menimbulkan huru-hara ataupun melakukan perkara-perkara yang dilarang di tanah perkuburan. Itu yang kena jaga sungguh. Wallahu a'lam. Baik, daripada Rohaya, Assalamualaikum Diuk, apakah maksud seorang perempuan itu melihat kelibat benda-benda yang gaib? Ada yang kelibat seakan-akan memakai jubah, ada juga dalam bentuk susuk badan. Turut dilihat oleh orang lain, perempuan itu dipandangi oleh kelibat tersebut. Adakah ia perkara yang baik ataupun buruk? Bagaimana untuk menghindari daripada perkara tersebut? Di antara nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ialah terhijabnya pandangan kita. Maknanya kita tak nampak alam gaib, kita tak nampak perkara-perkara gaib. Itu nikmat tu. Kalaulah kita nampak perkara-perkara gaib, tuan-tuan, tak boleh tidur malam kita. Makan pun tak lalu, masuk dalam tandas pun lagi banyak dalam tandas tu. Nak tidur sebelah suami pun takut, tah suami ke siapa ni. Jadi di antara nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita ialah kita ditutup pandangan, kita tak nampak benda-benda itu. Itu nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Ada orang yang datang jumpa saya, minta saya dimasuk join dia untuk belajar ilmu yang nak bagi nampak benda-benda gaib. Nak buat apa? Nak nampak jin, nak nampak setan, apa ke tuan-tuan. Tak ada kerja, cari kerja. Tengok dia buat lagi pengsan kita pula. Jadi kalau tuan-tuan kata tuan-tuan beruntung sebab nampak benda yang orang lain tak nampak, itu bukannya anugerah, itu penyakit.
itu tanda-tanda orang yang mendapat penyakit. Jadi kalau akak-akak nampak benda-benda yang gaib tadi ni, yang sepatutnya tak nampak tu, akak kena pergi berubat. Tu tandanya akak tak sihat. Pergilah buat rawatan Islam, buang benda-benda ini. Mungkin benda itu gangguan, mungkin dalam bentuk orang menghantar benda-benda itu pada tuan-tuan sebagai satu bentuk sihir, ataupun jin-jin tadi telah pun menyukai kita, suka pada kita, jatuh cinta dengan kita dalam bahasa mudah dia. Ada yang tanya berkenaan dengan produk-produk Al-Barakah. Di tuan-tuan boleh lihat di hadapan saya ni ada Kazim Koko, di sini ada Kazim Oat dan sebagainya. Di tuan-tuan boleh lihat macam-macam lagi. Tuan-tuan boleh layari sinar Al-Barakah FB untuk mudah-mudahan untuk sama-sama membantu pusat pendidikan Al-Barakah. Jadi sementara sahabat-sahabat kita, tuan-tuan boleh melihat pelbagai jenis produk yang dipaparkan, kita teruskan menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. Baik, daripada Hisham Fuad, Ustaz, ada seorang ayah kandung, saya ada seorang ayah kandung, tapi dia berkahwin dengan ibu yang baru, isteri yang baru. Ya, mak tiri. Kini meninggal dunia. Benarkah Ustaz, walaupun ayah kandung dan ibu dah bercerai, saya sebagai anak wajib berbakti kepada mereka? Mak tiri ke siapa? Kepada mereka yang masih hidup, pada mak tiri itu. Ya, jadi mak tiri kedudukan dia tidaklah sama macam kedudukan mak kandung. Cuma mak kandung dan mak tiri ini bila dah kahwin dengan bapa kita, dia nama dia mak kita jugalah. Haram kita berkahwin dengan orang-orang yang pernah berkahwin dengan bapa kita. Okey, haram kita berkahwin dengan mana-mana perempuan yang telah berkahwin dengan bapa kita. Okey, mungkin bapa kita tu berkahwin ramai, mungkin 8 isteri dia. Daripada tahun 80 seorang, tahun 84 nikah lagi seorang, bercerai. Tahun 86 nikah lagi seorang, bercerai. Pindah Kuala Lumpur, nikah 2 tahun, bercerai. Dan 4 dah isteri dia. Di Perlis ada, di Kedah ada, di Penang ada. Kita pun tak apa nak kenal lah. Yang itu adalah bekas suami, bekas mak, bekas isteri bapa kita. Tiba-tiba dia datang jumpa kita, aku nak minta nafkah daripada kamu. Kamu tu anak kepada laki aku. Adakah kita wajib bagi pada dia? Kalau dia susah, tolong. Tapi kalau dia tak susah, kedudukan dia tak sama macam mak kandung. Mak kandung ni sampai bila kena jaga? Mak kandung ni sampai bila kena buat baik? Mak tiri bukan kedudukan macam itu. Okey, bukan kedudukan macam itu. Melainkan atas sifat ihsan kita. Ya, dia susah, dia miskin, dia sakit dan sebagainya. Tambah pula bapa kita mati dengan dia. Maksud saya ialah mati, berkahwin, bercerai, mati di rumah dia. 20 tahun dia bela bapa kita. Kemudian bapa kita meninggal, mak tiri kita sakit, takkan kita tak boleh bantu dia? Takkan kita tak boleh tolong dia? Bantulah ikut kemampuan kita. Tu bekas mak tiri kita, bekas isteri bapa kita, walaupun bukan mak kandung kita. Jadi itu asas dia. Kedudukan mak tiri tadi taklah sama seperti mana kedudukan mak kandung kita, tetapi atas sifat ihsan. Kita sebagai orang Islam, bila tengok mak tiri kita tu susah, dia payah, dia miskin dan sebagainya, ada ihsan yang kita buat pada dia. Tetapi tidaklah sampai kewajipan itu jatuh macam kewajipan kita memelihara mak kandung kita. Wallahu a'lam. Okey, baik. Daripada Ida Shida, apakah ada makna jika saya kerap bermimpi seseorang, dalam mimpi itu dia tercari-cari saya tapi tak dapat dekat dengan saya? Saya di dalam mimpi itu dah 2-3 tahun. Benda tu selalu berlaku dalam mimpi saya sekarang ni. Setiap kali mimpi, ada mimpi yang sama seperti dia mencari-cari saya. Ya, ini macam lagu Bayangan Gurauan je. Kan? Di dalam tidurku termimpi-mimpi.
Di dalam jaga, di dalam tidur termimpi-mimpi, siapakah gadis misteri? Melambai dan terus menyepi. Saya dah cakap, bukan semua mimpi akak perlu kena ambil berat. Sebab ada mimpi mainan syaitan. Mainan syaitan. Ada mimpi daripada mainan tidur. Jadi kalau mimpi mainan tidur, datanglah 1000 kali pun biar. Bila mainan tidur? Mimpi dia siang hari, mimpi di petang hari, tak payah ambil berat. Mimpi waktu maghrib, mimpi pukul 9 malam, mimpi pukul 10 malam. Tak ada perlu ambil berat. Tapi kalau mimpi pukul 3, pukul 4 pagi, yang tu kita ambil berat. Satu. Jadi tengok mimpi ni jam berapa akak. Okey, jam berapa. Yang kedua, kadang-kadang apa yang kita ingat di sebelah siang, dia akan datang pada waktu sebelah malam, yakni pada waktu tidur. Apa yang kita duk bayang, yang kita duk ingat sebelah siang, selalunya dia akan datang balik pada waktu sebelah malam. Jadi itu persoalan yang akak perlu jawab. Bilakah bermimpinya? Jam berapakah waktu bermimpi? Iaitu tuan-tuan boleh boleh tengok mimpi tu. Bukan semua tuan-tuan nak cerita dekat saya, nak mengadu pada orang, semua bukan. Dan tak perlu mimpi tu diambil berat kalau mimpi bukan pada waktu yang saya sebutkan nanti. Tuan-tuan, insya-Allah dalam program ni saya nak tunjuk pada tuan-tuan mungkin gambar-gambar kenangan pada peringkat awal. Mungkin kita dah boleh tunjukkan sekarang gambar peringkat awal pembinaan Pusat Pendidikan Al-Barakah belasan tahun yang lepas. Mungkin kita boleh gambarkan. Ini dia kalau tuan-tuan lihat gambaran di skrin tuan-tuan sekarang ataupun di handphone tuan-tuan, di laptop, kita tengok gambar perlahan-lahan. Okey, Ustaz Alif, kita ulang balik Ustaz Alif daripada yang awal. Itu adalah tanah yang mula-mula kita buat pecah tanah, projek pecah tanah di Pusat Pendidikan Al-Barakah. Asalnya adalah sebuah tasik kolam ikan asalnya. Itu peringkat awal. Sebelum kita tambak tanah, kita tutup tanah tu tuan-tuan. Ini gambar yang sangat menjadi sejarah kepada kita 16 tahun yang lepas. Kemudian gambar di tengahnya itu adalah gambar surau. Mula-mula dibina pada tahun 2006. Ya, surau Pusat Pendidikan Al-Barakah. Dan tuan-tuan, selepas itu kita menyiapkan bangunan dewan dan sebagainya, dan pertama kali kita mengadakan perarakan Maulidur Rasul. Jadi ratusan orang yang menyertai perarakan ini tuan-tuan. Dan yang baju kuning depan tu, itu ialah saya lah tu, bukan orang lain, itu saya lah. Ya, Al-Barawi itu tuan-tuan. 16 tahun, 15 tahun yang lepas gambar ini diambil. Mungkin kita tengok gambar lain pula Ustaz Alif Syukri. Di sini tahun 2008, ya, ni pondok wakaf dibina. Macam mana kita nak letakkan warga emas untuk belajar di sekolah kita. Dan tuan-tuan boleh tengok di bawahnya lagi gambar kenangan yang cukup bersejarah, ya, yang besar sekali, kenangan kepada kami di Pusat Pendidikan Al-Barakah. Jadi insya-Allah kalau tuan-tuan datang melawat kami nanti, tuan-tuan bolehlah melihat pembangunan Pusat Pendidikan Al-Barakah daripada tahun 2006 sehinggalah sekarang 2021. Ya, di samping pihak kameraman kita menunjukkan gambar-gambar ini, di samping itu kita terus bersama dengan Ustaz Da'i Ahmad untuk terus menjawab persoalan yang dikemukakan. Silakan Ustaz Ahmad. Daripada Pak kecil, ya, apa hukum jika seorang anak dia tahu ibu dia melayan lelaki lain padahal ibu tu dia mengabaikan si suami? Apakah tindakan anak yang sewajarnya untuk menegur ibunya? Ya, wajib kepada kita mencegah kemungkaran. Walaupun kemungkaran itu dilakukan oleh bapa kita atau mak kita sendiri.
Mungkin dalam peringkat awal ni kita bagi tahu kepada mak kita bahawa perbuatan dia itu berdosa besar. Menduakan suami, curang kepada suami. Dan kalau mak masih lagi tidak mau berhenti daripada perbuatan itu, sudah sampai masanya kepada anak bagi tahu kepada bapa supaya dapat dihentikan perkara-perkara mungkar yang dilakukan oleh si ibu. Menyelamatkan si ibu daripada terus melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Wallahu a'lam. Apakah daripada Nuriza Ahmad Nawi, apa batas aurat anak luar nikah dengan bapanya yang telah bernikah dengan ibunya selepas kelahirannya? Baik, jadi kalau seorang laki-laki melakukan sesuatu perbuatan yang haram dengan seorang perempuan sehinggalah mengandung, dan dikahwininya perempuan itu selepas anak itu lahir, maka secara automatik si laki-laki tadi menjadi bapa tiri lah kepada si anak perempuan itu, walaupun benih itu adalah benih dia. Tetapi disebabkan tidak sah taraf, maka tidaklah boleh dikatakan bapa kandung, sebab berlakunya persetubuhan itu tidak berlaku secara halal. Maka anak tadi dipanggil anak yang tidak sah taraf. Tetapi dengan sebab dia berkahwin dengan si ibu kepada budak tadi, maka jatuhlah dia sebagai seorang bapa tiri dengan anak tirinya. Maka auratnya pada masa itu macamlah aurat seorang bapa tiri dengan anak tiri. Tidaklah batal air semayangnya dengan sebab dia berkahwin dengan si ibunya, bapa tiri dia lah jatuh dia. Jadi dengan bapa tiri ini tak boleh kahwin, tetapi tidaklah mewarisi pusaka jika berlaku kematian antara mereka berdua. Wallahu a'lam. Baik, seterusnya, adakah boleh seorang isteri dia membaca doa selepas solat berjemaah dengan suami? Harus. Suami tak baca doa, dia suruh isteri dia baca. Harus. Tak jadi salah. Terpulanglah pada si isteri nak baca doa, insya-Allah. Siti daripada Siti Munirah, Ustaz, Ustaz, pada banduan yang mati kena hukum gantung tu dikira apa, dosa ke, atau itu kategori apa? Dalam Islam ambil nyawa sendiri kan dosa, kalau yang gantung tu macam mana? Ya, dia jatuh hukum gantung lah. Dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Banduan. Jadi kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mati digantung, mungkin sebab dia bunuh orang ke, mungkin sebab dia dah dadah ke apa benda, kita pun tak tahu. Jadi kalau hukuman itu dijatuhkan dan dia bertaubat kepada Allah atas segala dosa, yang mudah-mudahan Allah ampunlah dosa dia. Bukan senang tuan-tuan orang yang nak mengetahui bila nak mati. Jadi orang yang dah tahu besok nak mati, tak tahulah malam ni nak makan chicken chop ke tidak. Agak-agak besok nak gantung, malam ni nak tidur ke? Tak tidur lah. Kita kalau nak naik kapal terbang pergi umrah pun tak tidur, duduk tunggu kapal terbang. Kita kalau nak pergi rombongan, bas datang ambil pukul 2 pagi, ada kita tidur? Tak tidur dah. Itu nak naik bas rombongan, itu nak pergi naik kapal terbang pergi umrah. Tak tidur dah dekat airport tu, duduk tunggu flight. Bayangkan besok nak mati. Bayangkan besok nak mati. Nak tidur kah? Nak makan kah? Dah lah. Taubat, 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 taubat. Ya Allah, taubat. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa dia. Cuma masalah dia tuan-tuan, ya, keampunan atas kematian itu apabila datangnya daripada keluarga si mati yang terbunuh, yang dibunuh. Di situ persoalan. Sebab itulah kita ini kena melaksanakan hukum qisas. Melakukan hukum qisas. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Okay, al-habr wal hurbil, sampailah habis ayat itu. Wajib ke atas kamu melaksanakan hukum qisas. Jadi kalau kita dijatuhkan hukum bunuh atas permintaan keluarga dia yang dibunuh, mudah-mudahan Allah ampunlah dosa kita, sebab pelaksanaan itu mengikut hukum yang tetapkan agama.
Ataupun keluarga si mati tadi memaafkan dia dengan bayaran diat. Membayar diat, selesailah masalah dia. Masalah kita sekarang sebab peraturan tu kita tak buat, undang-undang tu tak buat. Jadi kita serahkan kepada Allah. Ya, mudah-mudahan dia bertaubat, dia mohon ampun kepada keluarga si mati tadi. Mudah-mudahanlah Allah ampunkan dosa-dosanya. Wallahu a'lam. Kamisah Kimi, alhamdulillah Datuk dah nampaknya sudah sihat daripada sakit gigi. Bolehlah nyanyi lagu satu lagu, Keunggulan Cinta BPR. Keunggulan cinta dari sinar mata yang bergelora hati di taman berbunga, satu impian, satu harapan. Baik, sebenarnya tuan-tuan, ada orang dia kutuk saya dalam posting saya. Saya letakkan gambar ubat, plastik ubat. Saya tulis itu akhirnya. Dia kata kat saya, kenapa tak makan habatus sauda? Kenapa tak minum madu lebah? Kenapa pergi jumpa doktor juga? Astaghfirullahalazim. Adakah saya kata jangan jumpa doktor? Ada saya kata doktor tak betul? Tak. Saya sendiri pun jumpa doktor. Okey? Saya tak pernah larang orang jumpa doktor. Orang yang bodoh tu je yang salah faham, tuan. Bengong. Okey? Dia tak faham masalah sakit gigi saya ni. Gigi saya okey. Gigi saya tak ada berlubang, gigi saya tidak ada penyakit. Habis tu apa masalah dia? Masalahnya gigi saya sakit. Bila buat x-ray, rupanya akar dia bermasalah. Akar dia bermasalah. Ada dua akar yang straight ke bawah. Ada satu lagi akar macam joran punya umpan, kail tu. Dia pusing ke bawah, dia naik ke atas balik. Dan doktor yang merawat saya, dia kata dia tak boleh buat, dia tak berani buat. Jarang sangat jumpa gigi orang yang akar dia pusing-pusing naik ke atas. Jadi tuan-tuan, itu masalah gigi saya. Apa mengena pula dengan habatus sauda ke apa? Dia masalah akar di dalam ni. Saya rasa tak selesa, sakit je tuan-tuan. Apa masalah sakit? Pergi jumpa doktor, x-ray apa semua gigi cantik. Bila x-ray sekali lagi baru nampak punca dia. Dan dia tidak bagi ubat, dia suruh saya makan ubat tahan sakit saja dan antibiotik. Dan dia recommend kepada saya ada satu pakar doktor yang menggunakan mikroskop yang boleh bersihkan akar saya tu. Kena buat di Kuala Lumpur. Dia bagi tarikh pula 18 hari bulan nanti. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, itu masalah gigi saya. Masalah saya dengan habatus sauda, madu lebah, itu adalah makanan rutin saya. Setiap pagi saya minum setengah sudu minyak habatus sauda dan 2 biji kapsul habatus sauda. Dan saya akan minum madu lebah. Dan saya akan pastikan madu lebah itu ialah yang asli, yang original. Dan minuman saya selain daripada saya minum Kazim Sekoko, saya hanya minum air suam atau air panas, gulanya ialah madu lebah. Saya tak ambil langsung gula putih, saya tak ambil langsung susu pekat, tak ambil. Saya hanya minum air madu saja. Itu adalah minuman saya. Jadi ada orang tanya pada saya, macam mana Ustaz jaga jantung, jaga kencing manis Ustaz, jaga darah tinggi, bacaan cantik. Itulah makanan saya. Itulah dia yang saya buat. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Syukur pada Allah. Allah Ta'ala bagi sihat. Boleh berceramah berjam-jam sehari, berjalan ke hulu ke hilir waktu belum PKP hari itu. Syukur pada Allah. Dan ramai pula tanya, Ustaz, tak nampak tua Ustaz, apa rahsianya? Itulah rahsianya tuan-tuan, oil of ulam. Jadi itulah dia.
Aduh, duk kutuk-kutuk habatus sauda pasal apa? Duk kutuk madu lebah pasal apa? Madu lebah tu disebut oleh Allah dalam Quran. Habatus sauda itu Nabi sebut. Adalah hikmah-hikmah yang tertentu yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Cari dan amalkan. Dan tuan-tuan yang saya hormati, di dalam Al-Quran itu ada disebutkan kepada kita buah-buahan. Dan itulah buah-buah yang boleh kita ambil yang terbaik. Buah pisang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Kemudian buah anggur disebut, buah zaitun disebut, buah apple adakah? Buah kurma disebut. Ini buah-buah yang disebut. Termasuklah ada satu sayuran yang disebutkan tentang apa nama buah apa halia. Ya, apa ayat dia? Kana mizajuhu misk. Ada tu tuan-tuan ayat, satu ayat dalam Quran berkenaan dengan halia tu. Jadi semuanya ada disebut. Zanjabila ke apakah? Cuba ayat dia baca, tak ingat? Baik, jadi tuan-tuan ada. Jadi itu amalan saya. Buah-buahan yang disebut oleh Allah di dalam Quran ada 5-6 jenis buah yang disebut. Jangan abaikan buah-buah ni. Amalkan tuan-tuan. Nak datang kurma, makan kurma, ada saja kurma di rumah saya tu. Buah tin pun ada, buah zaitun pun ada di rumah saya. Jadi itulah yang saya amalkan. Mudah-mudahan badan jadi sihat, kuat dan sebagainya. Baik, kita teruskan untuk bersoalan insya-Allah. Zawiyah Saidun, apakah seorang isteri mesti minta izin pada suami untuk bangun solat tahajud sedangkan suami tidak buat solat tahajud? Ya. Allahu Akbar. Bangun sajalah kau. Okey, suami tengah tidur. Dia tidur, bukannya kita apa nama kita tak layan dia. Dia tengah tidur, lainlah dia minta kita masak nasi ke, dia suruh kita buat nasi ke apa kan, kita kata sabar saya nak tahajud jap pukul 2 pagi ni. Sungguhlah sekarang dia tidur, semayang tu tak mengganggu suami tidur, tak mengganggu. Lain kalau kita solat tu misalnya solat sunat, maksud saya solat sunat ya, solat sunat itu kita mengganggu hak dia ataupun tidak melayan dia, itu kita tolak tepi lah. Ini semayang tahajud pukul 3 pagi, pukul 4 pagi, dia pun duduk berdengkur, nak harap dia semayang, haram dia tak semayang. Jadi kita tak boleh tidur, apa kita nak buat? Bangun, mandi, pergi semayang. Harus pada masa itu. Okey, sopalah ya, seorang suami, seorang isteri berpuasa sunat macam tadi hari Khamis. Suami dia ada di rumah. Hari Rabu, hari Khamis, suami dia ada di rumah. Memang duduk di rumah, PKP tak ke mana pun. Kok dia nak layan suami dia. Maka pada masa itulah, malam semalam, dia minta izin, dia kata, abang, besok saya nak puasa sunat, minta izin. Silakan. Suami jawab. Tapi kalau suami dia duduk di Afrika tu, memang tak ada di Malaysia ni 6 bulan, takkan nak minta izin lagi. Takkan nak minta izin lagi, bukan suami nak pakai dia pun, suami duduk di Afrika. Jadi puasa sunat sajalah dia, pasal pada masa itu suami tak ada dengan dia. Boleh faham ya? Itulah kiahnya. Wallahu a'lam. Yang pasal halia tu surah Al-Insan ayat 17, wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Itu surah Al-Insan ayat 17. Ayat 17. Cuba Ustaz Ahmad baca, Ustaz Ahmad. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Apa maksud dia Ustaz Ahmad? Dan mereka di dalam syurga itu diberi sejenis minuman yang campurannya daripada zanjabila, iaitu halia. Ya. Jadi tuan-tuan, benda itu disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Halia, air halia. Tapi berapa ramai yang minum air halia? Okey. Berapa ramai yang makan halia tuan-tuan? Kita berikan macam-macam alasan, mulut busuk lah apalah. Akhirnya kita ambil bahan-bahan kimia dimasukkan dalam badan kita. Kenapa kita tak mengambil makanan sunnah? Benda-benda yang disebut oleh Allah dalam Quran. Okay? Kita lebih suka
Dan kita lebih percaya pada benda-benda yang dibawa daripada barat yang terang-terang memusuhi umat Islam. Sebaliknya, yang ada di dalam Al-Quran kita biarkan. Ada pisang di dalam Al-Quran. Kenapa tidak dimajukan pertanian pisang? Makanan bersumber dan berasaskan kepada pisang. Kena buat, tuan-tuan. Ya, jadi jangan kita ingat benda-benda ini tidak ada manfaat. Orang sekarang terlalu banyak makan junk food. Makan junk food. Makan makanan segera. Ya, tanpa memikirkan tentang kolesterol. Tanpa memikirkan tentang kesan yang besar tentang hati. Ya, sebab Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran tentang masalah hati. Fi qulubihim marad. Dan Nabi pun sebut di dalam satu hadis, ya, tentang kalau elok benda ini, eloklah manusia ini. Kalau rosak benda ini, rosaklah manusia ini. Keseluruhan jasad dia rosak. Mungkin Ustaz Ahmad boleh ingat hadis tu, Ahmad. Bila baik seketul daging ni, eloklah. Kalau rosak seketul daging ni, rosaklah manusia itu. Bahawa dia itu adalah hati. Mungkin Ustaz Ahmad ingat Ahmad saya. Ni Ustaz Ahmad duduk sebelah saya. Ala inna fi jasadi mudghah. Kemudian idza salahat jasadu kulluh. Ya. Wa idza fasadat jasadu kulluh. Ala wahyal qalb. Tuan-tuan. Nabi sebutlah hadis tu. Nama dia apa dia? Qalb. Nama dia hati. Jadi Nabi sebut kalau hati ni bagus, baguslah orang tu. Kalau hati dia rosak, rosaklah orang tu. Jadi kita boleh lihat maksud ini daripada dua maksud. Maksudnya hati. Kalau hati itu baik, perbuatan pun akan jadi baik. Yang keduanya, kalau hati itu baik, tubuh badan manusia itu akan jadi baik. Jadi ada setengah orang dia faham yang nombor dua juga. Jadi nak bagi rosak manusia, lemah manusia, tak eloknya manusia, maka dia rosakkan hati. Maka diciptanya pelbagai ubat-ubatan yang merosakkan hati. Dicipta pelbagai makanan yang berasaskan kepada kimia untuk merosakkan hati. Allah Ta'ala ni dijadikan badan kita ni sebaik-baik tubuh badan ni, sebaik-baik. Kalau elok semua, bersih, elok semua. Tetapi cara hidup kita, pemakanan kita lah yang menjadikan tubuh badan kita rosak. Jadi tuan-tuan, peliharalah tubuh badan yang cantik, yang bersih, yang elok, yang ajaib. Yang Allah Ta'ala ciptakan ini dengan mengamalkan makanan-makanan yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran dan juga oleh Nabi SAW. InsyaAllah kita boleh jadi baik, insyaAllah. Seterusnya soalan daripada Zaini Farhan. Saya nak tanya, sekiranya seorang wanita diceraikan disebabkan sesuatu yang berdosa dan menyebabkan suaminya marah. Ya. Apabila diceraikan, wanita tersebut menggunakan alasan kesihatan yang tidak baik supaya ibu bapanya membiarkannya untuk terus berbuat hal tersebut. Apakah hukumnya apabila wanita itu berbuat demikian dan ibu bapa wanita tersebut yang membiarkannya berbuat demikian? Ya, lagi sekali soalan dia, Ahmad. Tak dengar, tak faham. Seolah-olahnya wanita itu diceraikan kerana mungkin si wanita tu telah melakukan hubungan dengan lelaki lain, jadi suami itu ceraikan dia. Ya. Jadi untuk dia mengelakkan daripada ibu bapanya tahu tentang perbuatan dosa dia tu, macam-macam cara dia elak lah. Dia kata dia sakit lah, dia diganggu lah. Baik. Sebab tu dia buat dosa tu. Dosa adalah satu benda yang tidaklah menjadi halal dengan sesuatu sebab. Kenapa awak mencuri? Oh, sebab saya ni nak beli motor. Kenapa awak berzina? Oh, saya tak tahan lah. Kenapa awak tikam nombor ekor? Inilah kebolehan saya. Kenapa awak ni mengumpat? Biasalah, bukan salah pun. Jadi alasan-alasan macam itu tidaklah menjadikan halal kita buat dosa. Dosa tetap dosa. Kenapa awak tak sembahyang? Bapak tak suruh. Kenapa awak tak tutup aurat? Suami saya pun tak suruh. Kita sendiri tahu benda itu hukum. Kenapa kita nak lawan? Satu, walaupun mak bapak kita seolah-olah meredai perbuatan dosa itu, tapi Allah tak reda. Allah tak setuju dan Allah tak bagi izin pun pada kita. Jangan ingat bila suami diam, bila mak bapak diam, seolah-olah benda tu dah dapat green light, lampu hijau. Tak, haram tetap haram. Haram tetap haram. Yang ketiga,
Tuan-tuan yang saya hormati, takutlah kepada Allah. Dan bila berlaku benda yang tak elok kepada kita, akibat perbuatan buruk yang kita buat, minta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada orang yang kita buat salah, sama ada suami kita atau isteri kita dan sebagainya. Jangan mencari alasan untuk menghalalkan perbuatan yang kita buat. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Daripada Sawiyah Bandi. Ya. Saya nak tanya berkaitan dengan zakat. Dulu saya umur 55, sebelum saya pencen, saya ada duit ke beliau SP. Jadi selepas umur 60 baru saya keluarkan. Mana kata dalam tempoh 55 ke 60 tu ada tempoh 5 tahun. Jadi perlukah saya bayar zakat 5 tahun yang lepas? Ya. Jadi selepas pencen dia buat keluar tak kira dia SP? Tak keluar. Selepas 60 baru dia keluar. Jadi waktu dah 60 tu keluarkanlah. Buat macam mana dah tak bayar kan? Jadi waktu keluar tu bayarlah zakat. Waktu umur 60 tu. Sepatutnya bila dah cukup umur 55 tahun dapat duit KWSP, keluarkan semua misalnya, bayarlah zakat. Tapi dengan sebab tak keluar masa umur 55 tu tak keluar. Sekarang umur dah 60 baru keluar. Bayarlah daripada awal waktu wajib dah bayar nisab zakat sampailah umur 60 tadi. Bayarlah zakat tu. Daripada Sayyijah Said, saya nak bertanya mengenai memegang Al-Quran mesti kena berwuduk. Tetapi kalau kita pegang Quran terjemahan bahasa Melayu ataupun hadis, adakah perlu mengambil wuduk? Ya, la yamassuhu ilal mutahharun. Tidaklah boleh menyentuh Al-Quran itu melainkan orang yang bersih. Jadi nama pun Mushaf Al-Quran. Jadi Mushaf Al-Quran. Tetapi kalau Al-Quran tadi telah pun misalnya berada dalam handphone kita, tak tahulah ni bukan lagi Quran lah, ni nama dia handphone, cuma dia ada bolehlah kita baca Quran tu, maka bolehlah pegang handphone tu walaupun tak ada wuduk. Dia bukan Quran lagi dah, dia dah jadi handphone pada kita. Begitu juga dengan Al-Quran terjemahan. Okey, dia terjemahan, tulisan dia banyak, hadis dia banyak, huraian dia banyak, tajwid pun ada dalam Quran tadi, maka harus pada masa itu tak ada wuduk dah. Tetapi ambillah pahala, dapatkanlah pahala. Apa salahnya walaupun dia terjemahan Al-Quran, bacalah dia, peganglah dia dengan berwuduk. Itu kan dapat pahala berwuduk, tak rugi pun. Nah, itu pada asasnya hukum dia begitu, tapi kerana nak dapatkan pahala lebih, insya-Allah kita ambil wuduk, itulah yang terbaik, dapat pahala. Jadi mungkin Ustaz Alif Syukri nanti dia akan boleh ambilkan, tunjukkan lagi produk-produk daripada pusat pendidikan daripada Sinar Al-Barakah. Tuan-tuan boleh layari Facebook FB Sinar Al-Barakah untuk memesan produk-produk ini. Mungkin mereka mengadakan tawaran istimewa untuk tuan-tuan. Setiap minggu mereka menawarkan tawaran istimewa, daripada Kazim Skoko sampailah kismis Habatus Sauda dan sebagainya. Dan kita tengok soalan yang terakhir Ustaz Ahmad, insya-Allah. Suami saya nikah lain di luar negara tanpa saya tahu, dan sekarang dia mempunyai seorang anak. Hati saya dah tawar padanya, bolehkah saya meminta cerai? Nafkah dia cukup, perbelanjaan dia cukup, siapa nak minta cerai? Berkahwinnya suami seorang lagi bukanlah satu alasan yang mengharuskan isteri meminta cerai. Tak payahlah, biarlah dia. Dan tolonglah suami tadi untuk berlaku adil. Kalau kita sayang pada suami kita, tolonglah suami kita untuk berlaku adil kepada isteri-isterinya. Setengah isteri faham sayang pada suami, tak bagi menikah lain. Bila dah suami menikah lain, dia suruh ceraikan isteri nombor 2. Ataupun dia suruh jangan balik pada rumah isteri nombor 2 sebab saya sayang pada awak. Sayang pada awak apa? Sayang macam itu menyebabkan suami masuk neraka. Benda dah kahwin, nak kata apa lagi dah? Saya sayang pada dia Ustaz, saya tak sanggup berkongsi kasih pada dia, saya nak suruh dia ceraikan isteri nombor 2 dia. Awak tahu dah apa hukum awak suruh ceraikan isteri nombor 2?
Dengan sebab dia tak berlaku adil. Awak tak bagi suami balik rumah dia, tak bagi suami bagi duit pada dia, zalim. Dengan sebab itu awak berdosa dan suami awak berdosa. Kata sayang pada suami. Kalau sayang pada suami, biarlah masuk syurga bersama. Sebab itu saya kata, kalau kita tahu, baru tahu suami kita dah kahwin lain, marah memang marah, frust memang frust, tawar hati memang tawar hati. Tapi pujuklah hati kita. Aku sayang suami aku tak nak dia seksa di hari kiamat. Maka pakat-pakatlah sama-sama isteri. Suami tu seorang je. Pakat-pakatlah macam mana nak tolong suami ini supaya boleh berlaku adil kepada isteri-isterinya. Bantu-membantu, faham memahami, lapang melapangi di antara mereka, insya-Allah. Saya rasa sekadar itu sahaja pertemuan kita pada malam ini. InsyaAllah terima kasih pada Ustaz Ahmad yang membacakan soalan-soalan. Terima kasih kepada Alif Syukri yang mengambil gambar kita pada malam ini. Sekadar itu saja tuan-tuan, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.